Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat hendaknya dalam cabaran persekitaran dan juga norma baru. Jadi pada hari ini saya nak share sikit tentang tajuk kesan dan bahaya dadah sintetik. Yang mana kalau kita nak bercakap tentang isu penyalahgunaan dadah dalam negara ni, kita sedia maklum sejak tahun 1983 apabila kerajaan mengisytiharkan atau mewartakan yang dadah merupakan masalah nombor satu negara. So sehingga ke hari ini kita masih lagi berhadapan dengan polemik ini. Cuma yang membezakan adalah mengenai trend penggunaan dadah daripada tahun ke tahun, bentuk-bentuk dadah yang digunakan. Sebab fokus kita hari ini nak bercakap tentang dadah sintetik kan. Jadi kalau kita lihat pandangan daripada ramai orang bila bercakap tentang dadah sintetik, ada yang kata dadah ni ganas, ada yang kata dadah ni dadah kimikal, ada yang kata dadah ni boleh merosakkan sistem saraf otak kita, boleh menyebabkan kita jadi agresif, boleh membahayakan orang di persekitaran kita dan sebagainya. So kita nak clear cut pemahaman hari ini supaya andai kata kita dapat manfaat walaupun sikit, sekurang-kurangnya kita ada langkah pencegahan awalan, dan mungkin juga bagi mereka yang terlibat dalam konteks di peringkat mahu mencuba dan sebagainya, so kita sebagai anggota masyarakat boleh membantu untuk menyalurkan perkhidmatan melalui fasiliti kerajaan ataupun di peringkat NGO dan juga swasta. Kita tahu kalau kita bercakap tentang isu penyalahgunaan dadah, kita ada banyak kategori di bawah NPS, di bawah psikotropik dan sebagainya. Kita sedia maklum yang ada dua kategori dadah utama dalam negara, iaitu dadah tradisional ataupun organik dan juga dadah sintetik. So basically kalau kita nak bercakap tentang dadah tradisional ni, dia sangat berbeza, mechanism of action dia sangat berbeza berbanding dadah sintetik. Yang mana kita sedia maklum yang penggunaan dadah tradisional seperti heroin, seperti ganja, dia lebih kepada bersifat penenang, lebih bertujuan untuk khayal, nak tidur dan sebagainya. So kita sedia maklum tentang efek penggunaan dia lebih kepada loss control of body function kita. Maknanya kita sukar nak menggerakkan badan kita secara efektif. Dan penggunaan juga menyebabkan fungsi otak kita menjadi lumpuh dan sebagainya. Tapi ini sangat berbeza mengenai apa yang kita nak sembang hari ini, iaitu dadah sintetik. Yang kita tahu bahawa dadah sintetik ni bersifat stimulan, dadah perangsang, yang mana kita boleh kategorikan ini sebagai satu designer drug, dadah buatan manusia sendirilah, yang bukan berasal daripada tumbuh-tumbuhan ataupun pokok, buah dan sebagainya. Okey. Jadi dadah ATS ataupun stimulant drug di bawah ATS ni merupakan sekumpulan dadah perangsang yang bertindak ke atas sistem saraf pusat kita, dan dia juga merupakan jenis dadah sintetik yang dihasilkan melalui tindak balas bahan-bahan kimia. Sebab tu kita ada dengar kalau kata orang yang konsum dadah syabu ni sendiri, dia boleh berjaga sampai tempoh 2 hari, 48 jam dan sebagainya. So banyak kesan-kesan buruk akibat pengambilan syabu ataupun pengambilan dadah-dadah di bawah kategori dadah sintetik ni sangat membimbang kita pada hari ini. Kesan serta-merta akibat pengambilan dadah sintetik ni yang kita tahu adalah euforia lah. Euforia ni adalah rasa suka yang berlebihan akibat daripada ganjaran semula jadi. Ganjaran semula jadi ni macam contoh, bila kita dapat result yang baik dalam peperiksaan, kita rasa happy. Bila kita terima hadiah daripada seseorang, kita rasa happy. Tapi penggunaan ataupun pengambilan dadah sintetik ini telah menyebabkan rasa euforia itu tercetus akibat tidak balas bahan kimia tadi. Mungkin ada di kalangan kita yang pernah mendengar tentang mereka yang menggunakan dadah sintetik seperti pil kuda ataupun syabu sendiri. Mereka ni boleh komit untuk melakukan satu aktiviti fizikal dan tempoh masa yang agak panjang seperti 2 hari dan sebagainya. Dan ada juga yang menggunakan dadah sintetik ini untuk tujuan memberi komitmen pada kerja, tugasan dan sebagainya. Tapi di akhirnya kita kena lihat bahawa penyalahgunaan dadah sintetik ini mengakibatkan kesan buruk yang amat ketara untuk apabila mereka ni melepasi fasa mereka bertenaga dan sebagainya, seperti tak ada selera makan, kehilangan berat badan yang serius, tekanan darah tinggi dan serangan jantung. Dan ia juga menjadikan keadaan mental seseorang yang menggunakan dadah sintetik ni tak stabil, dengan manifestasi tingkah laku yang ganas, kawalan emosi yang terjejas, dan paling dahsyat, mereka ni ada tendensi untuk membunuh diri. Ini yang menjadikan kebimbangan kita pada hari ini apabila kita lihat segelintir anak muda yang tersilap langkah menggunakan dadah sintetik sebagai satu pilihan yang mudah kerana bersifat mobile, boleh dibawa ke mana-mana, dan peralatan yang digunakan sangat mudah, boleh disimpan dalam poket dan sebagainya. Dan mereka lupa tentang kandungan ataupun kesan penyalahgunaan dadah sintetik ini yang boleh membawa kepada kemudaratan dalam diri sendiri. Kita nak tekankan di sini bahawa bagi dadah sintetik, zero compromise. Yang berdasarkan pengalaman kita di AK, kita juga ada berhadapan dengan kes
pengguna yang mempunyai tahap ketagihan yang tinggi terhadap dadah sintetik seperti syabu dan pil kuda, yang mana membawa kepada cetusan terhadap penyakit skizofrenia dan juga gangguan mental dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita tanamkan pemahaman kita bahawa tiada kompromi bagi penggunaan dadah sintetik dengan alasan ingin cuba, ingin tahu, sekadar suka-suka, pengaruh rakan dan sebagainya. Sebab bukan mudah untuk kita berperanan kembali sebagai individu yang normal apabila kita mengalami kerosakan pada sistem saraf pusat, otak kita dan sebagainya. Jadi pesanan saya pada mereka yang baru nak mula mencuba, baru nak yang dah lama dah menggunakan ataupun dah terbiasa dengan penggunaan dadah sintetik ni, sila dapatkan rawatan ataupun sila dapatkan bantuan. Kerana apabila seseorang sudah mula masuk ke fasa mempunyai tahap keparahan yang tinggi, proses recovery ini akan mengambil masa yang agak panjang. Dan kita harapkan dengan perkongsian sebegini membolehkan anggota masyarakat di luar sana sama-sama berperanan untuk membantu sekiranya ada kenalan-kenalan kita yang mungkin terdedah pada pengaruh penggunaan dadah sintetik pada hari ini. Bersama kita hindari dan perangi dadah, kerana persekitaran kita mungkin menjadi destinasi seterusnya tanpa kita sedari. Andai kata kita tidak memperkasakan pencegahan awalan yang mungkin menjadi tunjang untuk kita memperlihatkan kesungguhan semua anggota masyarakat dalam membasmi dadah.